tunggu siapa tua ni. Dia tak boleh tunggu. Bila cukup syarat pergi. Ada kakak sebut jadi qada. Sebab apa? Sebab dia wajib tahun ni dia cukup syarat dah. Tiba-tiba dia tak pergi tahun depan jadi qada tu. Tapi qada pun lepas lah wajib tu. Tapi jadi qada nak ayat apa? Jadi lagu mana orang kita ni tak pernah mikir pun nak haji. Sebab tradisi budaya tempat kita ni haji ni buat bila tua dah, lepas nikah, anak boleh cucu, anak pun tak ada. Dia dua orang tu duduk rumah, anak rumah lain belakang dah. Tak kena tu. Kita bincang dah ni tak? Bincang dah ni. Maknanya berdosa parah tu. Sebenarnya. Sebab sehingga semaya tak boleh kita nak qada lama, kita lok gitu qada ni kena segera. Gitu. Kalau hak tu parah sebab tu bagi anak lah. Itulah jadi mazhab Syafi'i. Tapi pendapat ramai kena segera tu. Jadi pendapat Syafi'i itu salah satu pendapat lah. Kalau pendapat lain tu kak, kalau di Indonesia anak tahu, anak pergi sana jumpa dengan salah seorang pelajar Indonesia, dia kata tempat dia ke arah mewajib ke arah pakar hak asal. Walaupun sana Syafi'i juga, tapi ke arah sebab dia kata kalau pergi awal, contohnya pelajar tu dia habis ngaji, dia kerja tak nikah lagi, tiba-tiba cukup. Antara nikah dengan haji ni mana lebih dulu? Haji dulu. Cukup dah duit tak pergi. Di sana dia galak. Sebab tu dia mengikut pelajar tu di Indonesia sekarang ni kita boleh tengok bahawa hak pergi haji tu hak lebih muda-muda. Malaysia tu main tua-tua lagi. Tak habis lagi dia punya budaya tu. Apa? Kesal pendapat. Kesal kepada pendapat tu. Dan pernah seorang guru dia mengaji di Pakistan. Tok guru apa sebut nama dia Tok guru lain. Anda pernah ngaji beberapa kali pergi ngaji dengan dia. Dia kata India, Pakistan memang dia tekan kaum muda. Cukup duit gila. Sebab tu keluarga dia orang Islam cukup duit pergi lah. Nikah tu lepas tu balik. Pergi dulu. Sebab tu dia muda-muda. Sebab tu dia boleh jalan kak, dia boleh naik bah pergi muda-muda. Dapat dia guna bah dia. Bah wanita. Tu nak ayat beza dengan tempat kita. Tak apalah tu. Terima sini dia pakai mazhab Syafi'i ni asalkan belum mati dia kira. Kita bincang dah kan. Asalkan belum mati. Tempoh dia sampai mati. Tu. Ya? Mati tu bagi habis hak dia situ. Waktu jadi tu. Isu dia orang lain kata mati ni bila? Pula ni timur masalah. Tu perbincangan dari segi kalangan ulama lah. Baik tak apalah. Sekarang ni kita pergi kepada subjek yang kedua, itu Al-Adabul Mufrad, hadis-hadis susunan Imam Bukhari. Kita pergi kepada, hari ni kita nak bincang tajuk yang ke-323. Kitab terjemahan ni 104 muka surat 104, hadis 758 hadis 758. Bab 323 ni tajuk dia man satara musliman, seseorang yang menjaga keaiban orang Islam yang lain. Kita tidak war-warkan, kita tidak viral, kita tidak dedahkan keaiban orang Islam yang lain. Itu tajuk dia. Imam Bukhari kemukakan satu hadis di bawah bab ni. Ini penting benar ni. Ini berkait dengan kehidupan kita. An Abil Haytham, ana terus pada tanah tak bacalah daripada awal tu. An Abil Haytham qala jaa qaumun ila Uqbah bin Amir faqalu inna lana jirana yashrabuna wa yaf'alun afanarfa'uhum ila al-imam qala la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a min muslim aurah fasataraha kana kaman ahya mau'udatan min qabriha. Diriwayatkan daripada Abil Haytham, dia kata suatu kaum datang kepada Uqbah bin Amir. Ini seorang sahabat Nabi lah, Uqbah bin Amir. Mereka bertanya, sesungguhnya kami ada jiran-jiran. Jiran itu jamak, jiran-jiran yang minum arak, dan dia wayaf'alu, dan dia melakukan maksiat lain lagi lah. Minum arak, lepas tu buat maksiat lain lagi. Bolehkah kami report mereka kepada pemerintah? Bolehkah kami report? Kata Uqbah, tidak. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melihat keburukan pada seorang Muslim lalu dia menutupinya, maka pahalanya seakan-akan seperti dia menghidupkan anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup pada kubur. Ni amalan jahiliah lah. Dia panggil mau'udah. Dalam Quran pada sebutkan mau'udah tu. Kalimah mau'udah disebut dalam Quran. Jadi baik, tak apalah kita baca dulu.
Lepas tu mana amar ma'ruf nahi munkar tak? Kita kata tak? Kita baca dulu. Takut mesti timbul persoalan tu. Orang dia gitu tak boleh sebab dia orang Islam tu. Betul lah ni kesalahan peribadi. Bukan dia rasuah, bukan dia ambil duit kerja adab peribadi. Tapi mana amar ma'ruf nahi munkar? Kita baca dulu. Kita bahas secara umum dulu kan. Baik, mar'a aurah tu bermaksud apa? Sesuatu yang manusia tak suka kalau jika melihatnya. Kalau orang tengok dia waktu dia tak suka, tu mana aurat. Maksudnya orang yang mengetahui suatu aib atau keburukan dalam diri seorang muslim. Maknanya perbuatan ni dilakukan secara tertutup, bukan secara terbuka. Kalau secara terbuka kita boleh report. Jadi kalau kita tutup keaiban, hak ni berat ni minum agak. Wa yaf'aluna boleh jadi berzina ke apa? Boleh jadi. Memang ada pun berlaku minum agak secara jemaah, lepas tu dia berzina ramai-ramai. Ada. Orang Melayu kita dia buat dalam rumah misalnya tak. Kita tahu. Tak kira lah tahu tu melalui mana. Jadi kalau zahirnya nampak tak boleh report. Dah report ke Majlis Agama Islam. Tak boleh report pada kerajaan. Apa? Tutup aurat orang Islam tu seperti pahala seperti kita menghidupkan semula anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup seperti zaman jahiliah. Ya, kau gitu maksud dia. Cuba kita tengok di sini. Pahala yang akan diperolehi seperti pahala yang diterima oleh orang yang menyelamatkan bayi yang dikuburkan hidup-hidup. Al-Munawi berkata, ini seorang tokoh besar dalam mazhab Hanbali ni. Dia kata, sudut mana sama tu? Tutup keaiban orang Islam sama. Disamakan dengan menyelamatkan anak ataupun menghidupkan selamat anak yang dikuburkan hidup-hidup tu. Sudut mana persamaan? Sudut persamaan dia adalah seseorang yang menutup aib, dia akan mencegah tersingkapnya keburukan orang lain di mata manusia yang ramai, seakan-akan merupakan kematian bagi orang itu. Bila terdedah aurat dia sebab mati dah, dia tu malu besar tu. Dari sudut tu. Sehingga orang yang menutup aib seolah dia menghidupkan orang tersebut. Mana digambarkan mati itu seperti terdedah keaiban. Hal ini serupa dengan orang yang menolong bayi yang dikuburkan hidup-hidup dengan mengeluarkan semula, tak ada sempat dia mati, gali semula, buat keluar daripada lubang kubur menyebabkan tak mati. Tu noyak besarnya pahala. Baik. Ni sini ana buat sedikit ringkasan ni. Ringkas saja ni ana petik sebagai ringkasan. Mendedahkan. Biarlah sebab ana buat ni ringkasan buat dash-dash gitu. Hak ni dalam hadis ni dia sebut tidak dibenarkan kita mendedahkan. Report tu dalam bentuk mendedahkan. Sebab kalau sampai ke peringkat atas dia jadi hukum lain. Tetapi kita tidak boleh biarkan perkara ini berlaku. Contoh, misalnya dalam kampung kita ada, kita tengok orang bersekududuk, kita tak tahulah zina ke tak bersekududuk ke. Kita tahu. Kalau kita report dia jadi ke mahkamah. Baik. Ni berlaku di satu tempat. Ana nak sebut ni dulu. Jadi kita pergi atas nama jawatan kuasa kampung, kita pergi panggil dia nasihat gini. Kalau saya report awak ni malu gini-gini. Kita pun nasihat kaunseling dia supaya jangan buat lagi. Lepas tu tengok pula lepas tu lagu mana. Hak mana lebih baik? Ulama kata lebih baik lagi. Nasihat dia panggil, pergi rumah dia, bawa beberapa orang tu email kau. Dah ni pernah berlaku di Pondok Tok Kenali. Pernah berlaku. Tua dah kawan ni umur 40 lebih dah perempuan ni. Kita pun kenal. Jadi dia sewa rumah orang. Jadi tuan rumah duk tengok acak kali dah orang jatuh nak tu, dia ni janda lah. Sebab anak dia tu kawan lah juga. Minta maaf lah kita sebut secara umum ni. Agak dia tak dengar ni. Sebut pun nak kenali ni cerita lama ni. Anak pun kenal, kita pun sedih juga lah. Mak dia baik, nak orang uji Tuhan lah. Mak dia baik dengan anak pun. Anak pun dengar daripada orang kapur cerita. Berlaku gitu. Orang tak report. Cuma orang panggil. Email tu email situ. Orang-orang pihak tunggu dia panggil dia nasihat ada gini-gini, dia pun jerit apa. Akhir sekali dia sendiri pindah. Orang tak pulau pun dia. Jadi hak gitu maksudnya. Kadang-kadang itu pengajaran besar tu sebab dia Allah syukurlah dia buat apa boleh jadi gitu. Tu maksud dia nya. Tu maksudnya. Tapi kalau berkali, jadi hak tu mana ada usaha amar ma'ruf tu. Bukan kata biar gitu saja dak. Maknanya amar ma'ruf tetap berlaku, cuma report ya tidak. Sebab kalau report dia jadi lebih besar. Tu maksud dia nya. So yang kedua, perkara ini tidak report dan kita bertindak, tetapi tindakan itu perlu dijaga. Contoh di kampung anak sebut sana, memang niat tu molek dah tetapi tak terjaga. Sebab apa? Sebab ada berlaku kesilapan. Waktu dia malu tu sebab dia terpaksa pindah rumah tu. Pada hari tu molek dia tu email
Tok Ngulu dah ada wakil ayat pada juga pergi situ. Mana tahunya. Tiba-tiba perkara ni jadi semua sekapa tahu. Ada mulut spekal lah tu. Padahal kira-kira email tu dia jaga dah tu. Waktu dia punya wakil ayat ni pun kesal juga tu. Apa jadi kecunya. Dah dia pun jerit dah kita ayat nasihat gini-gini. Bila orang tahu berlaku ni tu kedai malu dia pindah rumah. Tu. Bukan sekadar tu keluarga dia duduk kawasan tu pun tak ada lepas tu. Malu benda ni. Muka tua dah kawan tu pun nak kata hit dah. Nah, tiba-tiba berlaku lagi perkara lagi tu. Hak nyata muda. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ni apa panggil ujian? Boleh berlaku gitu. Tu nak ayat. Hak ni yang dimaksud sebenarnya. Bukan kata nak ayat tak berlaku dalam kes ni, molek tak berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Tidak maksud gitu. Dalam huraian ulamanya. Sebab tu ana buat catatan sini yang sepatutnya difikir dan yang sepatutnya dilakukan adalah usaha agar orang itu berhenti daripada melakukan masa tersebut. Bukan kita malu ke dia. Kadang-kadang kalau dengan sebab report dia akan berdendam dengan masyarakat situ. Ini mana pilihan ulama. Kita panggil dia misalnya. Orang-orang hak berpengaruh tu pergi jumpa dia, panggil dalam keadaan jangan terdedah aurat apa ni keaiban. Hak tu molek. Dia gini yang mudah ya. Kalau kena kita rasa lagu mana? Bukan kita tahu anak-anak kita ni. Kita pun malu. Tapi kalau orang buat dalam keadaan terhormat gini, amar ma'ruf nahi munkar berjalan dalam keadaan berhikmah. Tu maksud dia nya. Jangan sekali-kali faham bahawa hadis ni tak apa. Molek kita tutup patutnya. Tak ada buat apa-apa. Maknanya orang yang buat tu langsung tidak ada pendidikan bagi dia. Ni tak report je. Tapi dipanggil oleh jawatan kuasa kampung. Bukan biar kayak begitu, tidak. Jangan silap faham lah. Bukan boleh kira takut silap faham hadinya faham gitu. Jangan diroyak lah. No, dia je sudah secau kat orang lah. Dia jaga tepi kain orang tak kena lah tu. Kena jaga tepi kain orang sebab berkain akhirat ni kain dia ni. Tu kena jaga tu. Gitu maksudnya. Baik, seterusnya bab yang kedua, qaulur rajul halakan nas. Seseorang itu kata, rosak dah manusia tu, binasa dah manusia, masuk neraka dah tu lagu tu. Tak boleh kata gitu. Tak boleh kata gitu. Imam Bukhari bawa satu hadis di bawah bab ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'ta ar-rajul yaqul halakan nas fa huwa ahlakuhum." Dia boleh baca dua ni. Anda baca dua dulu, lepas ni kita terjemah berdasar pada kedua-dua ni. Boleh kita baca fa huwa ahlakuhum, boleh kita baca fahuwa ahlakahum. Okey, baik. Kalau kita dia gini, diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sami'tar rajul," apabila engkau mendengar seseorang yaqul, dia berkata, halakanah, rosak dah orang tu, musnah dah orang tu, mati dah orang tu, masuk neraka dah orang tu, punah dah orang tu, sesak dah orang tu, misalnya dia kata gitu. Dia buat hukum gitu. Fahuwa ahlakuhum. Ni kalau kita baca dengan bagi depan, ahlaku. Sebenarnya dia itulah yang paling rosak, yang paling binasa. Mudah kata sikit, sesak kata orang. Dialah yang paling sesak. Kalau kita baca ahlaku. Kalau kita baca ahlakahum, fahuwa ahlakahum, maka dia telah memusnahkan orang itu. Jadi dia buat fitnah pada orang itu. Dia telah fitnah orang itu. Jadi rosak dah nama orang itu. Dia sebenarnya memusnahkan orang itu. Itu kalau baca ahlakah. Boleh faham dua terjemah. Kalau baca ahlaku, fahuwa ahlaku, dialah orang yang paling binasa. Kalau baca ahlaka, dia telah membinasakan orang itu. Dua terjemah itu. Baik. Penjelasan kata fahuwa ahlatu, penjelasan kata tu supaya sebut ni lah. Dua bentuk terjemah. Kita terus pergi pada kandungan hadis, kesimpulan hadis. Para ulama sepakat ni. Para ulama sepakat bahawa celaan Nabi SAW ditujukan kepada orang yang mengucapkan perkataan tersebut untuk merendahkan dan meremehkan orang lain serta memandang dirinya lebih utama dan menjelek-jelekkan kondisi mereka. Kerana sebenarnya dia tidak mengetahui rahsia yang Allah SWT ciptakan pada setiap makhluknya. Adapun orang yang mengucapkan perkataan tersebut dikarenakan kesedihan yang dilatar belakangi kekurangan yang ada pada dirinya
dan orang lain dalam menunaikan pelbagai perkara agama, maka hal itu tidak mengapa diucapkan. Maksud dia beginilah. Dalam hadis ni, siapa dia? Ni orang panggil jenis mulut uduh lah. Ni mulut uduh ataupun mudah buat keputusan. Tak molek pada orang. Bila dia tengok orang tu buat macam oh, rosak dah dia tu, punah dah dia tu, sesak dah tu, mudah-mudah kata gitu. Jadi Nabi kata, kalau kita baca terjemah fahuwa ahlakuhum, bila dia kata gitu ke orang, dia tu lebih binasa daripada orang tu, dia lebih sesak daripada orang tu, dia lebih punah daripada orang tu. Kalau kita baca ahlaka, bila dia kata punah dia tu, mana dia kecek di hadapan orang lah, dia telah merosakkan nama baik orang itu. Makna perbuatan sama-sama haram, tak boleh berlaku. Sebab tu di sini ana buat gini, kata-kata ini kerana menganggap orang lain hina dan menyangka diri dia lebih dan diri dia lebih tinggi pada orang lain. Sebenarnya perasaan itulah Nabi kata yang mendorong dia buat gitu. Kalau dia ni orang yang baik, bila dia tengok orang buat salah, dia rasa sedih. Kita ni, kita nak kebaikan kepada orang. Orang yang hati dia sentiasa nak kebaikan kepada orang, bila tengok orang buat salah, dia sedih. Sebab tu kalau ana minta maaf lah, ana bukan nak kata kadang kita nak ayat nak. Sebab tu kalau kita perhatikan orang jenis mudah kata kat orang ni, kutuk orang, bodoh kita kata, jahat, paling neraka. Orang ni jiwa bermasalah ni. Sebab kalau orang Islam sebenar, sebab kalau kita baca sejarah ulama-ulama kita, bila tengok orang salah dia mengalir mata, apa? Sedih. Tu kalau kena anak kita lah ke mana? Sebab bila seorang tu buat salah, buat perkara tak molek, seolah mendedahkan diri dia pada neraka, kita orang Islam kena rasa sedih tu. Bila kita sedih, kita akan doa, ya Allah, ubahlah perangai dia. Ni tiba-tiba kita kutuk, maknanya jiwa bermasalah. Tak kena gitu. Kena latih gitu. Memang kita bencilah seorang tu. Marus ini duk sabah dia palsu. Apalah kita kata. Memang kita maaf sebab apa dia merosakkan orang lain. Tapi kita sedih. Apa tu? Dia akan musnah, orang lain akan musnah. Tetapi dia lah hak paling musnahnya. Tu gitulah. Tapi di sini Nabi nak mengajak adab pada kita. Di sini pun ada dia nak mengajak, janganlah kita cepat menjatuhkan hukum pada orang. Sebab kita ni tak tahu hakikat. Takut dia berubah sebab ni, tak tahu. Lepas tu kalau kita dah ajar, kita kecek udah mudah gitu dah, tak ada faedah. Bahkan buruk sini anak ada buat ni. Baik. Isyarat keji dan hinanya ni. Mana ni? Silap. Tu nak tahap bawah tu. Silap nombor ni. Nak tahap hadis 790 tu. Setakat tu ya. Jadi maknanya nak ajar kita jangan, orang panggil dia ni, gaduh lah, terburu-buru kecek, jangan. Tak molek lah. Semua orang berasa terkejut bila ada orang jenis pasal mulut gitu. Dulu ada ulama gitu, ana malah sebut nama lah. Ana baca dulu mula-mula tu guru ana sebut, dia kata ada seorang ulama tu akhir sekali Allah hukum dia di dunia, dia alim. So kata-kata dia seorang sebutlah kitab, tapi dia mulut uduh. Dia kata kat orang macam-macam, hak tak belagangi dengan dia. Akhir sekali takdir Allah SWT. Ulama kita pun sedih kalau sebut takdir. Oleh kerana dia tak berubah, bila tua jadi hina dia, siapa dia berzina. Dia berzina, minum arak, berubah jadi akhir hidup dia. Ulama kata ni kesal kerana dia mulut udah, mudah kata kat orang, kutuk orang, keji orang. Kena beringat, kita kena beringat. Takut jadi lagu tu. Adalah kita anak baca. Sebelum anak baca ni, Tok Guru anak pernah sebut, Tok Guru anak bersadah Maulana, jangan mulut udah masa mengajar. Jangan kita mudah buat keputusan gini-gini pada jangan. Itu tidak baik untuk kesihatan agama kita. Akhlak tu masa akhlak. Dia pun cerita lah, dulu ada ulama hebat tapi dia perangai gitu. Akhir sekali Allah qadar dia sebelum dia mati dia. Allah hukum dah dia. Jadi berubah dia jadi jahat. Berzina, minum arak. Tu na'udzubillah min zalik. Ini orang panggil sebagai peringatan untuk kita sendiri. Ya, sedap kata orang ni, mana sama ada. Ilah lapar nasi kata orang ni. Boleh kata sudah. Tapi tak kesal dia tu. Lepas tu orang pun jadi tak siap kita. Orang jadi timbul rasa kesian pada kita. Ikut dia lah, mau perangai lagu tu juga. Orang tak akan bela kita. Yang ketiga, tajuk yang ketiga, hadis bab 325. Situ dah. Jangan mengatakan tuan kepada orang munafik. Kepada orang munafik ni, maknanya munafik ni hak tak berubah perangai. Hak jahat-jahat ni.
Jangan kita panggil dengan panggilan terhormat kepada dia. Tuan ni mana Sayyid. Sayyid mana tuan saya. Tak sah. Kecek biasa gitu ya. Mana kita jangan hargai orang yang tak molek ni. Imam Bukhari kemukakan satu riwayat. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu lil munafiq sayyid fa innahu in yaku sayyidakum faqad askhattum rabbakum azza wajal. Dari Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya yakni Buraidah, kata ayahnya yakni Buraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memanggil dengan panggilan sayyid. Sebab kalau sebut tuan ni tak nampak sangat dalam bahasa kita. Sebab tuan ni biasa tuan. Sayyid ni makna kata-kata terhormat. Sayyid ni kata-kata terhormat. Tuan saya kata. Kepada orang munafik. Munafik ni munafik orang mana ni? Setengah ulama kata munafik ni hak munafik orang kafir tu. Setengah ulama kata munafik ni munafik hak orang Islam, tapi perangai serupa orang munafik. Maknanya teruklah. Kerana sesungguhnya jikalau kamu memberi penghormatan dengan panggil sayyid pada dia, perbuatan kamu tu adalah membuatkan Tuhan kamu murka pada kamu. Sebab Allah hina orang lagu tu. Tiba-tiba kamu muliakan dia dengan panggilan begitu, tak kena. Panggil biasa sudah. Demo. Panggil demo begitu sudah. Apa nak panggil sayyid ni? Padahal dia tu tak berhormat langsung pun. Hak tu dia jadi pura-pura pula lagu mana tu. Kalau boleh hajah tak serata lagi molek kan masa tu. Tapi kita bui hak tu dia gini lah, kita anggap kata-kata pun tidaklah kata-kata mulia. Sayyid ni mulia. Sayyid ni makna tuan saya tu, mana orang yang akan menjaga kemaslahatan kita tu sayyid. Pun Nabi kata kalau syekh ni ada banyak makna. Syekh ni makna guru pun boleh, syekh mana orang tua boleh, syekh ni kata-kata terhormat boleh juga. Syekh Syekhil Kiram, guru saya. Syekh ni makna, syekh ni dia guna kata-kata kepada orang tua sebagai nak menghormati dia. Boleh juga syekh lewat syarat. Atau sah lah. Syekh dia aku tu. Buang udah ketok tu lah. Ya? Dia nak ayatnya sebab dia kata mungkin dalam majlis kalau kita tak sebut gitu majlis resmi jadi satu isu pula. Itu protokol kita ada tak. Walaupun kita tahu dia tak molek pun biar, tapi panggil kita dengan dia tak sah. Ana ni biar ana kena sebut juga kita perkataan Al-Haris tu. Kayak sebut dalam khutbah tu Al-Haris li hadzal din. Hari-hari ni apa maksud? Kita nisbah kepada seorang Al-Harith ni maknanya orang yang jaga agama siapa tak tidur malam. Ya ke kau tu tak tidur malam? Kau tidur siapa tak bangun-bangun? Kalimah Al-Haris li hadzal din, penjaga agama. Tu terjemah Melayu tak nampak sangat, tapi dalam bahasa Arab bila kata haris, ha alif ra sin, guna sin, maknanya jaga. Orang yang jaga tu siapa tak tidur nak jaga keselamatan. Iya kau kegelaran tu beri kepada dia. Dia tak tidur malam kau jaga agamanya. Hasil syariati. Yang jaga syariat. Iya kau jaga syariat. Jadi tu khutbah tu. Jumaat pula tu. Bukan khutbah hari raya. Khutbah Jumaat. Besar lagi. Kalau tanya anak tak sesuai. Lepas tu nak guna ke dia ustaz? Guna kalimah lain, tak seguna tu. Lepas tu kalimah nak kata hafiz tak boleh juga. Berat juga tu maksudnya. Ke dia. Sesuai dengan. Kalau tidak kita duk berpura-pura dalam khutbah. Hak tu masalah sebab tu gumdi besar tak baca tu dulu. Dia tak baca. Dia baca lain. Banyak khutbah tak faham tu. Banyak khutbah tak faham tu. Ustaz mak tanya ana payahlah nak ayat tu. Tak tahu sama dah mengaji belakang. Lemah. Kita belajar ni tak. Ana dulu masa ana belajar dulu adalah kita baca kitab Al-Harith tu kita hurailah. Dan kita pun tengok dalam fiqhul lughah tu. Oh kata Harith ni parut maksud dia. Al-Harith ni dia kalau jaga siapa tak tidur malam dia jaga rumah kau itu. Rumah kau itu bayar ke dia so jadi jaga. Kalau sifat jaga ni boleh kita letak haris. Mana orang siapa dekat tak tidur malam dia duk jaga. Ya kau jaga syariat siapa tak tidur malam. Kau subuh pun tak bangun kuat dah jaga. Sumul amin. Sumul amin.
tu pun buat juga. Dia juga gitu. Tu boleh kira semua ambil, maknanya pemimpin tertinggi. Tu lain. Tu tak apalah tu. Semua ambil pemimpin tertinggi. Tu saya sikit. Anasa kalau sebut tu lebih mana pemimpin tertinggi dari segi hierarki dia, tu tak apa. Tapi hari ni berat sebenarnya. Batu sama bertanya anak gitu kan, nak ayat apa juga tu. Okey, tak tahu mengaji belaka. Tu wallahu a'lam. Kalau tahu buat juga wallahu a'lam lah. Lupa. Jadi tak ingat nak kali Jumaat, tak ingat. Lupa sama. Sebab tu setengah-setengah imam mana perhati, kadang dia tukar. Dia tak buat hal haris. Molek gitulah. Takut jadi duk main berpura-pura dalam baca khutbah. Anak duk bimbang takut je baca pun tak tahu. Imam tu dia dia baca khutbah, bukan buat khutbah. Itu masalah kita. Jadi kena baca. Salah dia. Saya terima yang itu. Dia baca khutbah. Mungkin tak tahu kan asal. Kalau tahu dia kalau tahu kan buat tak sedap hati juga tu. Tak tahu. Kita tak tahulah. Kalau Anas kalau tukar kalimah dia tak pasal-pasal pun. Moga mana-mana tu tak khabar gapo baca tu. Tu email kita ramai gitu. Malakana sultan. Malaka tu malaikat. Malika tu baru raja, malik. Malakana sultan, malaikat kita sultan. Tu terjemah. Batu orang Arab kejut tak tidur orang Arab tu mah dengar tu. Memang tak negol masuk tubuh tu. Tapi orang kita tak khabar tu tak tahu. Banyak ada dengar kita. Dah. Kan malakul maut tu kan malak tu malaikat. Orang tak kata malikul maut. Malik tu raja. Dia kalimah malak ni ke? Malikun makna raja, malakun malaikat, milkun makna milik, mulkun makna kerajaan. Tu dia kalimah biasa pada bahari ya. Mulkun kerajaan juga. Mulk. Mulk. Gitulah. Baik, seterusnya gitulah. Jadi anak asal dia tak tahu tu. Tapi sebenarnya kena bertanggungjawab orang hok buat tu. Hok tu email tak tahu, mungkin tu email tak perasan tu nak macam mana, tapi hok buat. Buat betul dah baca. Gitulah. Okey, yang terakhir Yang terakhir bab yang ke-326 itu, babu ma yaqulu rajul idza dia tu azaki zukiya idza zukiya. Semula babu ma yaqulu idza zukiya, bab apa yang hendaknya diucapkan oleh seseorang jika dia dianggap suci daripada dosa. Orang puji dia lah maksudnya. Allah awak ni banyak lah awak kebajikan gini, itu maksud dianya. Tak ada kata Allah awak ni saya tengok tak pernah buat dosa. Kalau orang kata gitu tidak puji tu ngani dia bang gitu. Ni dak ni orang anggap kita ni baik, kita nak kata mana. Kau jadi napung dak. Baik, cuba kita tengok 3 hadis. Sepatutnya kalau orang puji kita nak kata mana. Baik. An Adi bin Arta qala, ataupun kalau kita wakaf Artah lah. An Adi bin Arta, kalau wakaf. Qala kana ar-rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zukkiya qala Allahumma la tu'akhidhni bima taqulun waghfir li ma la ya'lamun. Daripada Adi bin Artah, dia kata ada sahabat Nabi ni apabila salah seorang daripada sahabat Nabi, orang suci ke dia, orang kata dia ni tak berdosa, orang kata ni orang puji lebih-lebih lah dia, puji yang melambung pada dia akan kata, ya Allah, janganlah engkau menghukum aku, janganlah engkau menganggap salah aku kerana apa yang mereka ucapkan, dan ampunilah dosa aku atas yang mereka tak tahu. Kalau mereka tahu mereka tak puji aku gitu. Banyak kalau kita setiap kali orang puji kita baca ni, maknanya kita akan dapat kebaikan. Jadi kita pun berhati-hati. Aku ni kena buat baik sengaja, orang duk puji belakang. Kalau sebelumnya ada buat salah sikit, kita tak boleh. Kalau orang tahulah aku perangai sunnah, kejut khabar gitu, kau duk puji kita tu lah. Maknanya ayat ni sebenarnya satu motivasi untuk kita cuba nak selaraskan hidup kita dengan puji orang tu. Bagus ni. Allah baiknya ajui maju baca Allahumma la tu'akhzni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamu. Ayat ni sebenarnya nak motivasi kita, aku kena ajah mula ni biar jadi jauh ni. Orang tak tahu ini aku ni. Kalau orang tahu tak puji gini ni.
Maknanya bagus jiwa tu. Baik. Hadis ini mengandung isyarat agar seorang Muslim selayaknya tidak berasa senang hati jika seseorang memuji dirinya secara langsung di hadapan dia, sehingga timbul perasaan bangga diri. Kemudian dia tidak lagi bersemangat untuk melaksanakan amal soleh dalam hidup. Apa? Sebab dia kuat dah orang puji, jadi dia pun jadi rasa kagum diri. Setakat tu ya. Tak. Biarlah bila orang puji kita, selain daripada kita pun bersyukur orang puji, kita kena buat perubahan lebih baik dalam hidup. Itu maksud kata-kata tadi. Sebab tu di sini anak buat hadis ini adalah merupakan hadis anjuran dari sudut tindakan kepada orang yang dipuji. Sebab kalau kalau kita nak puji orang, kita kena ambil hadis lain pula. Kan Nabi kata, kalau ada orang suka puji aku, asal nak bubuh tanah dalam mulut dia dah. Tu dari sudut mana pula? Mana puji yang tidak ikhlas. Puji dalam keadaan kerana nak mengampu. Puji dalam keadaan bukan nak menghargai. Puji dengan maksud tak baik. Mana kita nak puji? Kena tengok hadis tu. Ni hadis bagi kita yang kena puji. Bila kita kena puji, memanglah. Mau dia kata gitu saya. Ni nyakit berat kot ni. Memang gitu. Kata obat tak habis tu, tak cukup tu. Kita kena kata gini. Kalau kita tak ingat kau Arab pun tak apa. Ya Allah, berilah kekuatan kepada aku. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Macam tu. Kita betul ingat tu, tak ingat ni. Maksud sama ya. Dia apalah dosa aku. Segala puji hanya bagi Allah. Boleh juga. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Tak apa juga gitu. Naknya maksudnya jangan kita jadi melambung, melaya gitu naik dah. Takut jadi ujub. Bimbang tu. Tetapi dengan puji orang tu, kita tukar biar dia jadi peringatan kepada kita. Itu maksudnya. Hadis yang kedua, an Abi Kilabah anna Aba Abdillah qala li Abi Mas'ud atau Abu Mas'ud qala li Abi Abdillah atau Abu Mas'ud qala li Abi Abdillah ma sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ragham qala bi'sa matiyatur rajul. Daripada Abi Kilabah bahawa Abu Abdillah berkata kepada Abu Mas'ud, kepada Abi Mas'ud ataupun Abu Mas'ud, kena ubah tu berkata kepada Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud. Sebab Abu dengan Abi ni dari segi orang tu orang sama, cuma kalau Abu ni dia duduk pada maha rafu', Abi ni duduk pada maha nasab ataupun jar. Tu maknanya an Abi Kilabah anna Aba Abdullah qala li Abi Mas'ud atau qala Abu Mas'ud. Tu kalau qala Abu Mas'ud, qala li, kalau li Abi, kalau bukan li jadi Abu, qala Abu Mas'ud. Tu harfu jar dah. Itulah beza dia nya. Tidakkah engkau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mengatakan, ada yang berkata, ragam ni za'ama tu fi za'ama ni sakit, ada orang kata. Dia menjawab seburuk-buruk kenderaan seorang. Dia gini kan, ada orang kecek ke bahimna, ada orang kecek, ada orang kata macam pagi pacu, ada orang kata. Makna dia ni pasti dia tidak semak maklumat tu. Kadang-kadang dia reka cerita, ada orang kata. Jenis kecek lagu tu, perhati molek. Ada orang jenis gitu. Ada kata siapa dia kata. Kadang-kadang dia reka cerita tu. Tak boleh kita tu. Tak boleh. Baik, sini anda buat sedikit catatan. Ni. Hadis ni larangan Nabi supaya kita jangan menceritakan maklumat yang tidak pasti dan tidak disukai oleh Nabi. Jangan. Biar agak bila kita kecek tu pasti siapa kata. Dah pasti benar. Dumai qala wakila gitu ya tak. Tak boleh gitu. Kan ada kalau kecek gitu. Kadang-kadang hok ngajar ke tak? Siapa habis ngajar? Ada ulama berkata, siapa dia? Boleh main lagu tu sama-sama jaya-jaya sekali, boleh kira. Tu baik, di sini nanti anda tengok sebab anda ada buat catatan ni.
ana buat ringkas dah ni. Kemudian maksudnya okey, hadis yang dihukum syaz atau mungkar oleh Albani dalam kitab hadis Muslim. Saja ni. Hadis ni cuba kita tengok nombor 107. Cuba tengok 107 bawah tu, sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Kitabul Adab, bab qaulur rajul za'amu. Telah menyangka ia. Baik. Dan lihat as-sahih. Baik. Tak apalah, maknanya dalam tahqiq ni sebut sahih. Baik. Hadis ni satu-satunya hadis yang dihukum syaz atau mungkar oleh Syekh Al-Albani dalam kitab hadis Muslim. Dalam Sahih Muslim ni, hadis ni dihukum ke syaz, ganjil oleh Al-Albani. Jangan pun tak sempat nak rujuk apa dia kata syaz. Syaz ni maknanya jadi dhaif hadis. Tapi ulama lain kata sahih. Adalah sebab dia tu. Nak mana hadis ni bukan hadis yang sepakat ulama. Hadis ni kata ke syaz oleh Syekh Al-Albani. Al-Albani ni ada otoriti bercakap dalam hadis sebab dia pengkaji. Tak apalah nak sebut. Tapi kukuk mana pun hadis ni ulama terima, walaupun ada yang kritik hadis ni. Baik, cuba tengok penjelasan kata. Molek ni hadis ni memang comel hadis ni sebenarnya. Cuba tengok Za'ama, kata ini pada asalnya digunakan untuk perkara yang tidak dipastikan kebenaran dia. Hakikat tu kebenaran. Kita tak boleh pasti, kita kata za'ama. Ada juga yang berpendapat kebanyakan penggunaan istilah az-za'mu ni masdar daripada za'ama yaz'umu za'man, sangkaan, bermakna perkataan. Hal ini terdapat dalam hadis Dhiman bin Sa'labah. Dhimam tu sebenarnya Dhiman bin Sa'labah. Tadi baru kita baca pagi tadi. Dhiman bin Sa'labah. Terdahulu dalam Kitabul Ilm. Dalam kitab Bukhari pun dalam Kitabul Ilm juga. Za'ama rasuluka, maknanya utusan kamu berkata. Za'ama ni ada juga dengan mana telah berkata. Tadi kan za'ama dengan erti sangkaan, sesuatu yang tidak pasti hakikatnya. Tapi za'ama boleh juga dalam setengah-setengah keadaan dengan erti qala. Za'ama bermakna qala. Sibawih, dia mari Sibawih, tokoh bahasa. Sibawih banyak menggunakan kata ini dalam kitabnya dalam banyak hal. Za'amal khalilu, al-khalil, Khalil itu berkata. Za'ama dengan mana kata. Tetapi za'ama yang dimaksudkan dalam hadis ni maknanya sangkaan, sesuatu lontaran maklumat yang tidak dipastikan kebenarannya. Duk main gitu sama. Okey cik, tak molek gitu, tak boleh gitu. Tama-tama kalau hal-hal yang melibatkan, kita kata perkara-perkara penting, duk main za'ama begitu tak boleh. Cek dulu. Kadang-kadang za'ama ni, saya nak tanya ni, dia buat keluar kan, sekadar nak dapat pencerahan, tapi saya habis dah. Patut kau nak tanya PM lah, apa duk public gitunya. Tu cara saya buat maklumat, tapi kononnya nak tanya betul ke tidak pada dia saya dah sebenarnya. Tu dia panggil gang lagu tu. Gitu. Jadi Nabi kata sesiapa, kata apa ni, Abi Abdillah ni Ibnu Mas'ud lah. Dia kata, saya dengar Nabi kata, siapa dia banyak duk kecek za'ama. Sebab kalau dalam riwayat lain, lau. Siapa dia banyak guna lau. Kalau semacam. Nabi kata, tak boleh, tak molek gitu. Ada syair Arab, siapa syair Arab kata, orang Arab bersyair, naknya huduhnya orang berkecek kalau semacam ni. Kalau je dia bercakap. Sehingga penyair itu kata, kalau aku jumpa kepala kalau aku jumpa ekor kalau, aku akan cari kepala dia, aku akan bunuh kepala dia. Mana kalau kata kepala matilah kalau tu. Ayatnya kalau ni tak boleh kita main gitu semacam. Agama pun kalau tu gitu. Ada orang alim kata, siapa dia orang alim? Nampak sangat dia terima maklumat tu secara syafawi, tidak baca tu. Nabi kata orang yang banyak menggunakan za'ama dalam kata-kata dia atas nama sangkaan, maknanya dia sebut dia tak pasti benar. Orang lagu ni bi'sa matiyatur rajul, dalam terjemahnya seburuk-buruk kenderaan. Maknanya seolah-olah kalau bercakap itulah seburuk-buruk percakapan. Seolah-olah orang itu menunggang, orang panggil kenderaan yang sangat buruk. Kalau anda nak terjemah mafhum, itulah seburuk-buruk cara bercakap. Jadi bi'sa matiyatur rajul, al-matiyah dengan min di fathah, tak di kasrah, matiyah, dan ya ditasydidkan, bermakna tunggangan. Dalam al-lum'at disebutkan bahawa za'amu dengan erti mereka membuat andaian, mereka beranggapan, merupakan seburuk-buruk tunggangan atau modal atau landasan yang diguna pakai oleh pembicara dalam mengeluarkan kenyataan.
biar agak ada, ni pendapat ulama ni, biar agak jelas gitu. Nabi ada sebut dalam, biar agak kecek gitu. Ni main ada semacam. Orang tanya mana? Ada. Tu maksud dia nya. Mana tak pasti. Biar agak pasti kita nak kecek tu. Tu. Sebab tu kalau tak pasti, diam lebih baik. Tak usah kecek. Baik. Biasa dengar Abu Kilabah, ya. Dia sahabat Nabi ke? Sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi. Abi Kilabah sahabat Nabi. Dia tak ada nama samaran. Ana tak ingat hati anak cek dulu. Saya ingat anak dia ni sahabat Nabi lah. Abi Kilabah. Banyak kali dah, Nanti anak buat biodata dia, anak sebut minggu depan. Anak pun tak ingat ni. Minggu depan anak sebut ni. Tak ingat dia punya biodata dia. Molek juga kita tahu tu. Sebab famous juga nama dia tu. Abi Kilabah. Okay, gitulah. Kita habis hadis lagi. Hadis yang terakhir. Jadi Abi Kilabah tu minggu depan insya-Allah. An Abil Muhallab anna Abdullah bin Amir qala ya Aba Mas'ud ma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakuf fi za'amu qala sami'tu yaqul bi'sa matiyatur rajul. Sama saja daripada Abi Muhallab bahawa Abdullah bin Amir berkata, hai Abu Mas'ud. Tadi Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni lain, Ibnu Mas'ud lain, dia tak serupa tu. Ni Abu Mas'ud ni. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda? Sahabat belaka ni, Abu Mas'ud pun sahabat. Tidakkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang za'amu? Maknanya mereka telah menyangka. Sebab tadi za'ama, dia telah menyangka. Itu mufrad, ni jamak. Dia jawab, siapa dia jawab tu? Abu Mas'ud jawab, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya itulah seburuk-buruk cara bercakap. Anda terima mafhum? Maknanya kawan ni bercakap ni, dia tak tahu ke apa pun. Nak kecek juga. Tak usah kecek lah kalau tak tahu. Itu maksud dia nya. Kalau nak kecek, biar agak pasti ke apa-apa ni. Tu Nabi nak didik kita dari segi akhlaknya. Bercakap, biarlah pasti. Dan aku mendengar beliau bersabda, la'anal mu'min ka qatlih, melaknat seorang mukmin seperti bunuh dia. Ni nak yang tak boleh laknat, walaupun ni tidak sesuai dengan tajuk, tapi rangkaian hadis itulah. Mana laknat orang mukmin ni seperti bunuh dia, sebab tu tidak dibenarkan sekali-kali. Walaupun dia buat salah, kita kata laknatullahi alaih, tak boleh. Kalau orang Islam tak boleh. Jangan ajak kecek gitu. Sebab laknat ni kalimah yang berat sangat. Cuba tengok bawah tu. Kalau kita kata, kalau seorang itu kata laknul mukmin ataupun la'anallahul mukmin ka qatlih, seperti bunuh orang. Kerana apa? Kerana jikalau seseorang itu melaknat orang mukmin, bukan Allah laknat dia, laknat. Laknul mukmin ni maknanya seseorang melaknat orang mukmin, maka seolah-olah dia telah mendoakan kebinasaan kepada orang mukmin itu. Atau boleh dikatakan seorang pembunuh akan memutus pelbagai kesenangan hidup dunia dari orang yang dibunuhnya. Tu kata, sebab tu digambarkan laknat orang beriman supaya bunuh dia. Sebab orang bila mati kan terputus dah lah dengan nikmat dunia. Jadi bila kita laknat dia, maknanya kita doa supaya Allah putuskan rahmat terhadap dia. Maknanya kita doa supaya Allah jangan beri rahmat pada dia. Tu supaya bunuh dah tu. Berat dosa tu. Berat perkataan tu. Sedangkan orang yang melaknat berharap agar orang yang dilaknat terputus dari pelbagai nikmat akhirat dan rahmat Allah. Ada juga orang mana tu? Ada juga orang yang mengatakan maksud sabda beliau adalah kesamaan adalah dosa, dan pendapat ini lebih kuat. Maknanya orang yang laknat orang beriman supaya dosa membunuh dia. Hak tu lebih molek lagi. Makna teruk tak teruk, orang Islam laknat orang Islam lain, dosa dia supaya dosa membunuh. Berat tak berat? Tu ada ulama berpendapat gitu. Maknanya berhati-hatilah. Berhati-hati. Kalau nak marah sekalipun janganlah keluar ke siapa perekat laknat. Sebab laknat ni doa yang sangat buruk. Kalau orang kafir pun tak boleh kita kata gitu, kecuali orang kafir orang jahat. Zionis ni laknatullah alaih. Jahat dah 70 tahun dah. 75 tahun dah. Tak? 70 tahun lebih lah. 75 dah. 75 tahun dah umat Islam Palestin kena. Berapa generasi? 3 generasi dah tanah tu. 3 generasi dah tu.
Dahsyat, na'udzubillah. Allah uji ayat Palestin sampai begitu sekali. Kena doa semua lah kita setiap kali semaya. Allahumma ansuril Islam fi Palestin wa fi kulli makan. Paling kurang lah, waktu tak apa dah. Ya Allah, tolong orang Islam di Palestin dan di semua tempat. Okey, ada apa-apa soalan kita buti setakat tu. Ya? Baca tarupel lah pula. Habis dah tahun ni. Habis. Tahun ni habis. Lepas tu tak boleh baca doa akhir.